Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas kes Abang Belon hampir selesai, kini tiba pula satu lagi isu. Apabila seorang lelaki berusia 57 tahun cuba mengugut penguatkuasa di BKL. Inilah yang dikatakan sebagai faktor ataupun kesan daripada perkara yang telah pernah berlaku. Akibat daripada penularan pengaruh melawan penguatkuasa, akhirnya seorang lelaki 57 tahun yang cuba mengugut penguatkuasa terima padah. Saudara-saudara sekalian, macam manapun kamu cuba untuk menegakkan sesuatu, yang pastinya salah tetap salah, benar tetap benar, haram tetap haram, tak haram tetap tak haram. Itulah dia. Seorang lelaki berusia 57 tahun ditahan selepas dipercayai membuat ugutan jenayah terhadap penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, penahanan itu dibuat susulan satu laporan polis mengenai satu hantaran di laman Facebook. Jelas beliau hantaran itu adalah tangkap layar perbualan dalam kumpulan WhatsApp mengenai ancaman dan hasutan kepada penguatkuasa di BKL. Sebelum kita teruskan laporan ini, jangan lupa siapa ada masalah kencing manis, tinggi darah dan gout, sila tekan butang produk yang ada dalam video ini kerana produk ini murah, berkesan dan beribu-ribu orang telah membelinya. Mereka kata melalui testimoni mereka menerima manfaat dan makin sehat. Jadi beli selagi stok masih ada dan murah pula. Saya tak jual, saya hanya kongsikan kepada anda terpulang. Anda klik, anda ada dapat manfaatnya. Kita teruskan. Pengadu menyatakan tangkap layar WhatsApp tersebut merupakan ancaman, hasutan dan berbau ugutan dengan niat terhadap penguatkuasa di BKL sebagai penjahat awam yang menguatkuasakan undang-undang. Susulan itu, bahagian Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras hari ini menahan seorang lelaki berusia 57 tahun pada 12.10 tengah malam, katanya. Menurut Rusdi, kes disiasat mengikut Seksyen 506 dan 505 dalam kurungan B, Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Saudara-saudara sekalian, negara kita ini memang negara yang bebas. Negara kita ini mengamalkan kebebasan bersuara, kebebasan menulis dan sebagainya. Tetapi haruslah kita bijaksana dan jangan jadi bodoh apabila kita menyuarakan pendapat atau menulis sesuatu dalam suntingan di Facebook, di Twitter, di WhatsApp dan sebagainya. Kerana kita mempunyai undang-undang. Kebebasan kita ada dibatasi oleh undang-undang. Saya yakin kalau kebebasan itu tidak dibatasi oleh undang-undang, negara kita akan menjadi seperti negara di dalam zoo, negara di dalam hutan, yang mana kita akan seperti binatang yang tidak mempunyai undang-undang. Itu sebabnya kita perlu menghormati undang-undang yang ada di negara kita. Jangan sesekali cuba untuk buat jadi hero. Padahnya anda akan ditangkap. Jadi lelaki berusia 57 tahun ini terima padah apabila cuba mengugut penguatkuasa di BKL. Saya rasa semuanya ini ada kaitan dengan kes-kes yang sedang panas membabitkan di BKL. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini berkait dengan siasatan kes terhadap Ismail Sabri Yaakob. Azam Baki akhirnya tampil mengumumkan keputusan siasatan terkini berkait dengan Ismail Sabri yang menggemparkan seluruh Malaysia. Siasatan terhadap Ismail Sabri kini di fasa 2, kata Azam Baki. Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap Perdana Menteri ke-9 memasuki fasa kedua, tertumpu kepada pengisytiharan harta.
Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, terdapat beberapa perkara penting akan dilakukan pegawai penyiasat SPRM dalam rakaman percakapan yang akan diambil daripada ahli Parlimen Bera itu selepas ini. Beliau berkata, Ismail Sabri juga dijangka dipanggil semula dalam tempo beberapa minggu lagi. Pegawai penyiasat akan memanggilnya semula untuk menjelaskan beberapa perkara, termasuklah berkaitan dokumen dan saksi sokongan dalam pengisytiharan harta yang dikemukakan beliau sebelum ini, katanya kepada BH. Saudara, bercakap tentang pengisytiharan harta, ramai yang tertanya-tanya apa agaknya aset kekayaan Ismail Sabri Yaakob. Sebelum kita teruskan, jangan lupa siapa yang ada kencing manis, gout, tinggi darah, tekan butang produk dalam video ini. Saya kongsikan kepada Anda produk yang terbaik di pasaran, murah dan sudah ramai yang menggunakannya. Beribu-ribu orang menggunakan produk ini dan mereka kata telah dapat dibantu untuk sehat. Sediakan payung sebelum hujan dan beli selagi harganya sekarang murah. Kembali semula kepada isu Ismail Sabri Yaakob. Jumat lalu, BH melaporkan proses mengambil keterangan bekas Perdana Menteri itu dijangka disambung semula. Ismail Sabri disiasat berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram, berhubung perbelanjaan dan perolehan dana untuk promosi serta publicity program keluarga Malaysia ketika tempoh perkhidmatan beliau dari Ogos tahun 2021 hingga November tahun 2022. Kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Setakat ini, ahli Parlimen Bera sudah 7 kali hadir ke Ibu Pejabat SPRM bagi memberi keterangan. Kali terakhir keterangan dibuat adalah pada 24 Mac lalu yang mana proses itu mengambil masa 5 jam. Sehingga kini lebih 30 jam sesi keterangan direkodkan sejak kali pertama dibuat. Ismail Sabri sebelum ini dilapor sudah memberi keterangan kepada pegawai penyiasat selama kira-kira 5 jam sehari selepas beliau membuat pengisytiharan harta pada 10 Februari lalu. Beberapa hari kemudian, 4 individu termasuk 2 bekas pegawai kanannya ditahan SPRM untuk siasatan lanjut. Ia kemudiannya membawa kepada serbuan di 3 premis dengan penemuan wang tunai pelbagai negara berjumlah 170 juta ringgit dan 16 jongkong emas bernilai 7 juta ringgit di sebuah kondominium yang didakwa sebagai safe house. Beberapa siri keterangan sebelum ini tidak dapat dilakukan susulan masalah kesehatan bekas Perdana Menteri itu, yang mana beliau diberi cuti sakit oleh doktor. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Adakah Ismail Sabri Yaakob akan semakin dalam masalah atau apakah yang akan diumumkan selepas ini, penemuan demi penemuan yang akan mengejutkan ramai orang. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.